Nah, hari ini 20 hari bulan 7. Kita tabuk baja subsidi ni NPK 3 beg, lepas tu padi emas yang tu yang ayah beli tu 1 beg. Ni kita gaul semalam. Sebab tu kena tulis. Tujuan ayah tulis ni supaya kita ingat bendang ni berapa banyak pelaburan yang ayah bawa turun. Rekod ni supaya kita ingat. Oh, racun apa kita guna, apa kesan dia, elok ke tak elok. Macam itulah tujuan dari rekod ni. Besok kita kira lah kos berapa seekar upah meracun, upah baja, baru kita boleh jumlah. Faham? Nama saya yang sebenar Azhar bin Hashim, berumur 52 tahun. Saya berkecimpung dalam industri padi ini sejak tahun 82. Ketika tu umur saya baru 14 tahun. Masih study di Form 2 tingkatan 2. Sebab saya buat kerja sawah ni menyambung, ketika tu tahun 82 arwah ayah saya meninggal. Tinggal saya dengan mak dan adik-adik. Jadi nak tak nak saya kena berusaha belajar. Rosak pula dah. Pecah. Gagal. Kat rumah ada satu mesin. Buka. Di sini nih. Buka mic. Saya mengusahakan padi ini lebih kurang 20 ekar. Sewa pun ada ataupun ambil upah, mengusahakan orang yang tak mampu nak buat tapi dia tak nak bagi sewa, dia suruh kita buat. Dengan kiraan kos 1 tan saya ambil lebih kurang 300. Ini tempat yang kesian uang tadi itu, boleh. Ini kenaikan. Kenaikan mesin. Kenapa buat sini? Dia tinggi di depan. Oh, tinggi sini lah. Tinggi lah padi yang yang di padi angin ada dulu. Saja aja meronda tengok semua sangat. Ada yang kata petani ini malas. Sedangkan kami dah dari pukul 6 dah bangun, ada yang 6.45 dah turun ke sawah meracun semata-mata untuk mencapai tahap SSL makanan ruji rakyat Malaysia. Sama lah juga dengan saya, kadang-kadang pagi tiba-tiba racun awal pukul 7. Kalau ikut jabatan, kalau nak racun ulat turun pukul 7 sehingga pukul 9 pagi. Sampai pukul 9 pagi, pukul 10 hujan. Bermakna racun yang kita sembuh tadi itu hanyut begitu saja. Bermakna racun yang kita guna tadi sia-sia, dah habis terbenam.
Kalau ada 5 jenis rumput di lot kita, bermakna 5 jenis racun kita akan kena gunakan. Sebabnya satu jenis racun cuma boleh membunuh satu jenis rumput. Saya rasa ini memang teknik dia orang nak berniaga. Saya sendiri ada buat organik, cuma 1 hektar saja organik. Tapi bila dah ada sijil pun, harga padi organik ni sama dengan harga padi racun kimia. Sebab tu saya tak buat semua. Kalau peningkatan zaman dulu dengan sekarang, jauh lebih tinggi peningkatan dari sekarang ni. Tapi memandangkan dengan kos harga barangan, semua mahal. Sekarang ni barang yang di depan ni saja pun ingat dekat 500 lebih ni. Kalau kata harga barang serupa dengan dulu, jutawan semua orang buat bendang ni. Masa Jabatan Pertanian buat benih, kualiti 70 ke 80% kecambahan dia hidup. Sekarang ni Jabatan Pertanian dah tak buat benih. Itu yang jadi macam ni. Nak lawan masalah rumput, nak lawan masalah pada angin. Lepas tu kecambahan dia tulis itu kecambahan 98%. Bohong ya. Kadang-kadang 50% je hidup. Kerajaan target 1 hektar 8 tan dengan bantuan subsidi baja apa semua. Walaupun hasil tu dah mungkin dapat dengan tak dapat, masalahnya kos yang tinggi. Ada yang sehingga 1 hektar mencapai kepada 2,000 ke 3,000 kos. Hasil belum tentu. Padi dah kita nampak elok, tapi bila hantar ke kilang potongan tinggi. Bila potongan tinggi maknanya petani nak dapat apa? Ini dia. Saya ambil sendiri. Dari segi benih, kalau petani tak buat lah, saya rasa kalau harap korporat saja, industri padi ini akan lingkup. Sebab monopoli syarikat ni, dia janji ada untung ya. Walaupun petani buat tak ada subsidi. Sedangkan syarikat buat dapat subsidi benih. Petani buat sendiri tak ada subsidi benih. Kalau kerajaan bagi kat petani lagi sedap. Lagi untung. Kalau kerajaan sekat lah kata petani tak buat benih, memang kerajaan nak pergi mati je lah industri padi ni. Semua harap korporat. Bagaimana harap orang kaya kata jangan buat, tak boleh buat lah. Orang kaya kata, nah duit, hang buat, baru boleh buat. Itu sebabnya saya masuk NGO ni, saya nak lawan juga lah. Apa yang tak betul memang saya lawan lah. Saya tak boleh. Lepas lah ni kan memang pelik lah padi benih. Apa ni kadang-kadang lah apa seri merebuk ada tak hidup. Aku biasa patah balik hantar 600 beg hantar balik padi kebayaran. Lepas tu yang musim lepas ni Cantika 88 pun sama agak tak berapa elok sikit. Padi lama depa simpan, bila permintaan ada depa lama depa cuci Benda tu dah lupa. Benda tu depa himpun dulu. Bila ada permintaan baru depa packing, ikut tarikh packing 3 bulan. Sedangkan benda tu dah simpan lama. Kita tak tahu di kilang tu macam mana cara penyimpanan dia. Berapa lama tarikh pada ambil apa semua. Salah satu sebab. Satu sebab pasal apa benih tu tak berkualiti. Ini beli dengan padi angin ada, dengan rumput dan benih rumput pun ada. Lebih baik simpan ni daripada beli. Lebih kerja kenyah lah. Lepas tu kalau hak simpan ni hidup dah 90%. Tentu lah kadang-kadang 100%. Yang kita kena buat lah tiap musim kan. Tapi kalau kita ambil hak depa, yang elok pun dalam 70% lah. Tak boleh punya kata 90.
Kita punya betul. Jumlah keseluruhan potongan dah 500. Sedangkan padi baru stand 800. Potongan dah 500 lebih jumlah dah. Tinggal stand 300. Bendang kata selong. Apa nak dapat kita? Kalau sekiranya kerajaan potong subsidi ni, rasanya aku memang berhentilah. Saya berhenti tu memang tak boleh buat. Dah terang-terang dah tak boleh untung. Tengok macam ni pun kita tahu. Ni kalau macam ni memang tak boleh dapat duit. Saya memang tahu masalah petani. Sebab tu saya sebagai NGO saya memperjuangkan apa yang masalah petani yang rasai. Kita tak mau dalam usaha kita mengangkat martabat persawahan ni, kadang-kadang disebut nama kita didendang. Setitis peluh petani seperti sebutir intan ataupun beras. Kita tak maulah dengar benda tu. Lah ni kita mau dengar, kita mau melihat dan kita mau merasa. Kita tak mau kita ni dianggap sebagai pokok bonsai, hanya cantik dipandang, hasil tak mengeluarkan hasil buah dan sebagainya. Jadi kita sebagai pendakwah, kita harap kita naklah kita bersatu memperjuangkan hak-hak kita. Kita buat satu memo bantahan, ambil tanda tangan semua petani supaya jumpa pihak tentu dia melihat bantahan ramai. Kalau kita pergi seorang dua, dia kata hang ya duk kacau, empa ya kacau, orang lain tak pun. Kita ambil tanda tangan semua, kita serah kepada siapa yang bertanggungjawab. Ini dia bukti. Biarlah kita percayakan petani ini, kita angkat martabat kita. Kalau kita sendiri tak berjuang untuk kita, siapa lagi? Harga kerajaan 28 ringgit. Bila sampai dekat petani ada yang 40, ada yang 50. Sekarang ni benda ada stok, bagi slow. Bila benda terdesak, dia kata mahal, ada 40. Jadi yang terkena petani. Lebih 100,000 pesawah melahirkan rasa kecewa apabila terpaksa berhadapan dengan kelewatan dan eksploitasi harga benih padi setiap kali musim penanaman padi yang berlaku sejak tahun 2017. Exco Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia Pesawah Abdul Rashid Yop mendakwa berlaku kenaikan harga melampau sehingga RM60 setiap beg benih berbanding harga subsidi cuma RM28. Harga jualan yang tinggi dan bekalan yang tidak mencukupi berlaku berkali-kali. Sudah tiba masanya kerajaan merombak sistem pengeluaran benih ini. Ini wakil daripada Krian. Okey. Assalamualaikum, saya Azhar bin Hashim. Saya Azhar bin Hashim dari Bagan Serai, Perak, Krian. Biasa kita tengok viral, mereka kata beg putih tidak sah. Sebenarnya beg putih ni, benih ni saya buat sendiri. Ya. Benih saya buat sendiri. Nampak? Tidak ada hampa langsung. Biasa kosong lah. Yang masuk hampa tu kosong. Ini saya buat sendiri. Tapi bila viral, kementerian kata beg putih tak sah. Tapi bila yang sah, nak cari yang sah macam ni, tak ada. Kalau nak buat ke semua, saya pun tak mampu. Sebab bendang saya 16 ekar. Kalau satu beg 4 ekar, berpuluh beg saya kena buat. Jadi saya tak mampu. Tiap-tiap musim saya boleh buat dalam 20 kampit ke 30 beg. Untuk benih sendiri, yang lain saya tambah belilah. Nak harap yang subsidi, tarikh masuk air di Bagan Serai 5 hari bulan. Hari ni dah 2 hari bulan, mana 3 hari lagi benih, tak sampai-sampai. Jadi tak saya buat, tapi tak mampu juga sebab bendang banyak. Inilah benih yang saya buat sendiri, MR297. Kalau kerajaan tak bagi buat sendiri,
lagilah tak mampu kan. Sedang buat sendiri pun masih tak mampu. Itulah saya. Bila buat sendiri ini tak ada harga lah. Maknanya benih yang kita tanam tu, kita mesin, kita ambil, kita basuh, jemur. Kita simpanlah untuk kita punya stok. Umur berapa Cik Azhar? Umur berapa? 52. Dah berapa lama? Apa dia? Cimpung dalam ni daripada dululah. Daripada dulu lah. Ingat 30 tahun lebih lah. Alright. Satu memorandum turut disampaikan kepada wakil kementerian. Pihaknya juga tidak teragak-agak untuk membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi menyiasat dakwaan salah guna kuasa dan penyelewengan oleh pihak berwajib yang mengambil komisen terhadap benih yang diluluskan.